Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, perkongsian saya pada pagi ini adalah bagaimana kita nak berbincang untuk melaksanakan kita punya latihan ni yang pertama. Jadi ini adalah bentuk 3D kita, bentuk 3D kita, dan ini adalah lukisan unjuran ni. Jadi dia akan memaparkan jarak dan sebagainya lah. Okay, jadi bagaimana kita nak lukis semua dengan Katia? Okay, langkah pertama adalah kita buka dulu Katia. Kita close dulu semua file yang ada. Okay, seterusnya kita mulakan dengan start, mechanical design, part design. Kita nak buat part design. Okay, kat sini kita boleh letak tajuk ataupun tak letak pun tak apa. Jadi saya nak letakkan handout satu. Kita ada banyak latihan ni. Okay, bagaimana kita nak melukis? Ada dua toolbar yang saya perlukan, iaitu toolbar sketch dan toolbar sketch base feature ni. Jadi sekiranya toolbar anda hilang dan sebagainya, perlu buat reset toolbar lah, seperti yang saya telah ajar sebelum ni. Okey, baik. Yang pertama adalah kita tengok part kita ni. Ni part kita. Jadi kita nak lukis daripada mana? Jadi berdasarkan pemerhatian saya boleh lukis daripada tepi ni. Saya ke studi bahagian tepi ni, kemudian saya pad memanjang pada jarak 58 lah. Jadi kita lukis side sebelah sini lah. Jadi kita perlu perhatikan panjang keseluruhannya adalah 13, 177, 113. Okey. 177. 13 naik ke atas 13. Okey, baik. Saya lukis pada YZ plane, pada sisi. Sebab kita nak lukis daripada sisi. Okay, saya bermula daripada, saya gunakan profile. Daripada sini. Panjangnya adalah 13 campur 177 campur 13. Maksudnya kita lukis daripada hujung ni sampai hujung ni. Jadi untuk panjang, saya terus masukkan dekat length tu. 13 tambah 177 tambah 13. Jadi kita terus masukkan dimension untuk nak mudah kita buat kerja lah. Kemudian ke atas jaraknya adalah 11. Kita masuk length dia 11. Okey, tengok kena ke kiri. Ke kiri 13. Okey. Ke atas 24 tolak dengan 24 tolak dengan 11. Allah. Saya masukkan dekat length 24 tolak 11. Jadi dalam katian ni kita boleh masukkan rumus lah. Rumus. Okey, kemudian ke kiri, ini jarak daripada sini ke sini adalah jarak keseluruhan adalah 177. Jadi ini 31. Jadi ke kiri length dia 177. 177 tolak dengan 31. 177 tolak 31. Okey, sehingga sini. Kemudian kita naik ke atas. Jaraknya 27. Ke atas. Ini. 27 ni. Masukkan length 27. Enter. Pastikan dia tegak. Kemudian ke kiri jaraknya 13. 13. Kemudian di sini ada satu jaraknya 31 turun ke bawah dan 13 lah. Okay, tak apa. Ini kita buat free sketch, kita constrain dengan kemudian. Okay, klik, close. Okey, baik.
Barulah kita constrain kan bahagian yang belum di-constrain tadi, iaitu jarak ni adalah 13. Constrain ini adalah 13. Okey, dan jarak ni 31. Constrain daripada sini ke point ni. Dia kata over constrain. Jadi kita tak boleh constrain kat situ lah. Okey, kita constrain pada bahagian lain yang 27 ni. Oh, ada kesilapan kat sini. 27. Sepatutnya dia tak gini. Okay, dia kita padam. Sepatutnya dia daripada atas ni turun ke bawah. Okey, interference dengan garisan ni sebab dia sama ni 20. Oh, tak sama. Di belakang ni 24, depan ni 27. Jangan interference kan. Semula. Saya buat profile daripada hujung ni, interference dengan garisan bawah ni dan turun. Okey. 27. Constraint daripada atas ni, constraint daripada atas ni ke sini adalah ini ke sini. Okey. 27. Salah. Pembetulan. Okey, constraint. Yang ni 27 ni. Okey, saya klik line ni. Okey, dia keluar ni right click. Vertical measure direction. Okey. 27. Okay. Seterusnya yang ni 13. Constraint ni. Ini adalah jaraknya 13. Okey, dah hijau, fully constraint keseluruhan. Sketch kita. Okey, baik. Seterusnya kita exit workbench. Kita padkan dia. Jaraknya adalah 70. Okay, 70. Saya pad. Okay, pad ni dia boleh ke kanan ataupun ke kiri. Maksudnya, saya perhatikan di sini. Saya pilih reverse direction, dia akan ke kanan, ataupun reverse direction ke sebelah sini, ke kiri lah. Jadi saya gerakkan ke sana. Dan jaraknya adalah 70. Jarak keseluruhan. 70. Okey. Dah selesai. Part yang pertama. Seterusnya di bahagian tengah ni dia ada dua elongated hole. Satu yang kecil, satu yang besar. Kita bina elongated hole tu dahulu. Jaraknya 83. Okay, kita bina daripada permukaan atas ni. Saya sketch pada permukaan atas tu. Kemudian saya bina elongated hole yang bebas. Okay, buat dia kat mana-mana. Kita constrainkan supaya dia duduk di tengah-tengah. Okey. Okey, jadi berapa dia punya radius dia? 6.5 yang kecil. Okey, kat sini ada double click. Kita ubah kepada 6.5. Kemudian panjangnya 83. Saya double click untuk buat arahan berulang kali. 83. Seterusnya jarak daripada base ni ke center elongated hole ni adalah 25. Base ni ke center elongated hole adalah 25. Okey, dan dia duduk di tengah-tengah. Okey, tebal ni adalah 58, maka dia duduk tengah-tengah. Daripada sini ke center ni adalah okey, 58/2 sebab dia duduk tengah-tengah lah. Oh, sorry. 70/2. Okey. 70/2 ataupun 75 lah. Okey, exit workbench. Tadi kita gunakan pad, sekarang kita gunakan pocket pula. Okey, kita pocket keseluruhan sampai tembus. Saya gunakan up to last. Up to last ni tembus lah. Okey. Tembus lah. Kemudian di bahagian bawah ada lagi satu elongated hole. Okey, dan jaraknya adalah 11. Okey, kedalaman elongated hole tu 11. Okay, jadi kita terbalikkan. Kita sketch pula dekat bahagian bawah ni. Okey, baik. Saya lukis satu elongated bebas lagi. Lukis dia elongated bebas ni. Agak-agak lah kat tengah-tengah ni. Nanti kita akan constrain kan.
Okey, kemudian dia punya R dia 12.5. R ni kita edit 12.5. Kemudian kita nak kita punya elongator ni, okay, elongator ni dia punya center sama 83. Constraint, okay, dia punya panjang tengah-tengah ni 87. Okay, sekarang saya nak elongator hole ni dengan elong dalam ni dia sama. Sama dia punya center dia. Jadi saya pilih constraint, okay, perhatikan betul constraint. Saya pilih bulatan yang luar ni. Dan saya pilih circle yang dalam ni. Okay, saya right click. Saya pilih concentricity. Maksudnya dia sepusat. Dia jadi dah sepusat. Okay, exit bench. Okay, saya pilih arahan pocket. Jadi kedalaman dia, kalau tadi up to last ditembus, kali ini kedalamannya adalah 11. 11. Saya pilih dimension. Jaraknya adalah 11. Kita preview dulu. Okay, betul. Okay lah. Selesai. Okay, berikutnya adalah okay, di bahagian sisi ni dia ada apa? Ada filling. Di sini pun ada filling. Okay. 58. Okay. Jadi macam ni kita nak buang bahagian side atas ni supaya dia jadi macam ni. Okay, saya sketch di atas permukaan ni. Okay, atas ni. Sekarang ni dia ada satu filling yang di luar dan filling ke dalam lah. Okay, jadi saya buat, kita pilih rectangle. Saya buat satu rectangle bebas kat sini. Okay. Sekarang kita constraintkan dia. Hujung bucu ni dengan hujung bucu ni adalah coincident, bertemu. Okay. Kemudian constraint lagi. Okay, sisi ni dengan sisi ni adalah coincident juga, dia bertemu. Dan nilainya adalah 6. Okay, jaraknya adalah 6. 6. Okay, kita bina rectangle yang sama pada bahagian sini juga. Rectangle, buat rectangle bebas dulu. Setelah ni kita constraintkan, okay, bucu ni dengan bucu ni adalah coincident, bertemu. Kemudian sisi ni dan sisi ni adalah bertemu juga, coincident. Dan tebalnya adalah 6. Okay, selesai. Kita buat arahan pocket. Kita buang sisi tu. Saya pilih up to last sebab saya nak buang keseluruhan, tembus. Okey. Okey, berikutnya saya kat sini ada filling. Kita pilih arahan filling. Okey, filling ni kita keluarkan dia punya arahan ni. Dan radius dia adalah ada 8 kawasan, 1 2 3 4 5 6 7 8. R-nya adalah 6. Saya pilih 6. Saya pilih yang pertama ni. Yang kedua ni. Okey, kita ada filling kat sini. Kat sini pun ada filling. Pilih lagi. Jadi kita pilih bucu ni. Jadi kita putarkan. Pilih pula bucu ni. Okey. Okey, jadi pilih 6. Seterusnya adalah bahagian belakang ni pula. Bahagian belakang ni kita buat perkara yang sama. Kita sketch kat permukaan belakang ni. Okey, yang di bawah ni. Sama seperti tadi. Kita buat rectangle. Kita potong. Dan kita buat filling. Okey, bina satu rectangle bebas. Kemudian kita constraint kan. Okay, saya samakan hujung ni dengan hujung ni. Coincident. Tadi saya guna point kan. Yang nak guna hujung dengan base pun tak ada masalah. Coincident. Ini dengan ni adalah coincident. Okey. Dan kita masukkan jarak ni adalah 6. Itu kaedah yang lain lah. Okay, kita buat rectangle lagi. Bebas di hujung sini. Kita constraint kan. Kalau cara yang tadi, hujung ni dengan hujung ni coincident. Base ni dengan base ni coincident. Okay, dan jaraknya adalah 6. Selesai. Kita pocket.
Oleh kerana kita nak buang keseluruhannya, tembus, kita gunakan up to last. Kita tak payah masukkan dimension lah. Okey, selesai. Kemudian kita pilih arahan pilih. Bucu ni, pilih bucu. Bucu, line. 2, 3, 4. Okey. Jadi menepatilah kehendak soalan. Dia kata ada 8 fillet bersaiz 6 mm. Okay, seterusnya ada lagi fillet dekat bahagian sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian fillet dan fillet dia adalah, kita baca kat bawah ni, all fillet radius 2. Jadi yang tu 2 lah. Kita pilih fillet lagi. Radius ni kita ubah kepada 2. Okay, iaitu di bahagian ni. Sinilah kita pilih keseluruhan ni. Okay, kita pilih keseluruhan ni. Sebab kita tengok kat sini, nampak keseluruhan permukaan. Kalau tadi kita pilih bucu, yang ni kita pilih face. Sebab semua face ni, R-nya adalah 2. Review dulu. Okey. Sama juga di bahagian ini. Pilih R-nya 2 pada permukaan ni. Okay, baik. Jadi bila kita tengok daripada sisi ni, samalah, ada pilih, ada pilih. Okey, baik. Seterusnya apa lagi yang ada kat sini? Okey, kat sini ada hole. Ada hole. Hole-nya tembus ke bahagian ni lah. Okey. Jadi saya kedalamannya 13. Jarak daripada sini pun 13. Dan jarak daripada luar ni adalah okay, baik. Jadi cara nak buat hole ni adalah, okay, saya tak ajar guna function hole dulu. Kita guna kaedah pocket dahulu. Sebab ini adalah pilihan handout yang pertama. Jadi saya sketch dekat permukaan ni, yang bawah ni. Okay, saya buat bulatan. Buat 2 bulatan bebas. Okay, bulatan. Kita interferencekan kiri dan kanan. Dan jaraknya adalah okay, diameter yang kecil ni 5. Diameternya 5. Kita constrain kan. 5. Okey, 5. Kemudian ianya berada di tengah-tengah. Okay, jarak daripada sisi ke tengah 10 dan 48. Okay, kita constrainkan jarak daripada sisi ni ke center adalah 10. Dan jarak daripada center ke center adalah 48. 48. Okay, dan jarak daripada bawah ni ke tengah-tengah tu adalah 13. Okey. Nampak? Dia jarak daripada bawah center ke belakang ni adalah 13. Tapi sekarang ianya tertutup, kita tak nampak daripada belakang. Apa yang kita boleh buat? Okay, shading ni saya ubah kepada wireframe. Okay, jadi kita nampak sisi belakang dia lah. Nampak tak? Ni, line belakang ni. Tadi kita tak nampak. Okey. Okey, baik. Jadi kita constrain kan daripada bawah ni ke center ni adalah 13. Sama juga di bulatan sebelah kiri 13. Okay, kita tukar solid balik. Okey. Ini ada 2 bulatan. Exit workbench. Kita pocket. Tembus ni. Pocket. Pocket. Up to last. Tembus. Okay, selesai. Bulatan yang pertama. Okey. Untuk bulatan yang kedua, kita sketch lagi. Kita sketch lagi pada permukaan ni. Jadi kita lukis 2 bulatan bebas. Lukis jadi 2 bulatan bebas. Nanti kita constrain kan. Kita masukkan berapa diameter dia. Diameter yang besar ni adalah 8. Okey, diameter ni adalah 8. Ini juga adalah 8.
double klik untuk ubah nilai dia 8. Dan kita constrain kan, okay, bulatan yang luar ni dengan bulatan yang dalam ni, select kedua-duanya, right click concentricity, sepusat constrain, kita pilih bulatan yang luar dan bulatan yang di dalam, right, okay, semula constrain bulatan yang dalam dengan bulatan yang luar, right click concentricity, iaitu sepusat. Okay, seterusnya kita pilih arahan pocket, exit workbench, kita pilih arahan pocket. Okay, kali ini dia bukan up to last lah, dia ada dimension dia. Okay, berapakah jarak daripada bahagian hadapan ni sehingga ke tengah-tengahan. Okay. Jadi dalam dia ni 13. Jadi luar ni 31 tolak 13. Jadi kita poket 31 tolak 13. Okey. Jadi dia tembus sampai situ lah. Okey. Okey, selain daripada tu, okay, dah selesai lubang ni, pilih semua selesai. Okey. Jadi kita tengok pada pandangan isometric view. Okay, ada dua lubang, ada satu elongated hole, di bawah juga ada elongated hole. Okay, maka selesailah melukis part untuk handout 1. Okey, terima kasih.